Wal-aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih pada Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin Meru, Datuk Haji Bahari timbalannya, Tuan mana tadi, Tuan Imam, ahli-ahli jurukuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dapat bersama dalam masjid ni solat subuh berjemaah dan kemudiannya program, ya. Saya dipahamkan program selama 2 hari, ya. Sepanjang-panjang dengan macam-macam kuliah, ya. Dan malam ni ceramah perdananya malam ni, ya. Ceramah perdananya malam ni Datuk Dr. Zahzan. Semalam beliau dah sampai dah ke Ipoh. Kemudian program-program jauhlah di sekitar Ipoh. Semalam beliau ceramah di Sri Skandar. Saya dengan Dr. Zahzan selalu juga berhubung. Dan semalam beliau datang ni, dia telefon lah. Telefon. Bukan sebab masuk kawasan kena telefon ni tak. Tapi telefon lah, dia beritahu dia telefon sekian-sekian. Tapi nak jumpa, nak sembang, nak ajak minum tak dan. Dia pun sibuk, saya pun kebetulan semalam sibuk. Malam ni saya pun tak dapat hadir kerana ada program di Bangi hari ni. Lepas ni di Masjid Negeri, lepas ni ada majlis nikah jama'i, nikah beramai-ramai. Sepatutnya saya terlibat juga, tapi saya gantikan dengan pegawai seorang lagi kerana saya nak pergi ke Bangi, ya. Itu sebabnya bila kuliah yang subuh ni, dalam jadual saya tulis 30 bulan tu, bila ada adjustment ke macam mana ke, kepada 1 bulan saya kata minta maaf, 1 bulan saya tak dapat. Tapi di-adjust balik, bagi kembali jadual 30 bulan. Saya minta maaf lah kerana mungkin itu menyusahkan tuan-tuan, menyusahkan urusan jadual tuan-tuan, Baik. Jadi hari ini saya rasa bukan ceramah saya ceramah perdana ataupun ceramah yang utama berkenaan dengan Maulid Rasul. InsyaAllah malam ni. Jadi pagi ni saya akan bacalah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kita, insyaAllah, pada bab berkenaan dengan saling mencintai sesama Muslim, mengunjungi ahli kebajikan, adab majlis, berjabat tangan ketika bertemu, dan dianjurkan beruzlah ketika fitnah berleluasa. Ya. Ini yang mana sempatlah, insyaAllah. Allah SWT firman dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maksudnya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya, yakni menyeru kepada Tuhannya. Yad'una rabbahum, menyeru orang kepada Tuhan. Bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pada waktu siang, ataupun pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yuriduna wajhah, kerana mengharapkan redha Allah.
Kerana pertama sekali disebut di sini, bila kita nak buat kerja kebaikan ni, memang dia akan ada halangan lah. Memang dia akan ada kesusahan. Sebab tu orang yang buat kerja-kerja baik ni, orang yang buat kerja-kerja hebat ni, jadi pengurusi masjid ni, jadi timbalan pengurusi masjid ni, menah dia banyak. Bahkan ada setengah orang tak tahan. Lepas 2-3 bulan jadi pengurusi, hantar surat kat saya, nak letak jawatan, surrender. Surrender, tak tahan. Ada yang boleh tahan setahun hantar surat, minta maaf. Tak boleh tahan. Pasal apa? Pasal bila kita nak buat baik ni, memang ujiannya banyak, dugaannya banyak, ya. Jadi Allah SWT sendiri sebut, sabar, bersabarlah kamu, ya, bila kamu nak bersama dengan orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, ya. Baik, kemudian dalam hadis lain Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Qala Abu Bakrin li Umar, berkata Abu Bakar, ini bukan Nabi bersabda lagi, selepas itu berkata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami mengunjungi Ummu Aiman, sebagaimana Ummu Aiman radhiyallahu anhuma, sebagaimana radhiyallahu anha, sebagaimana yang Nabi selalu buat, ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana selalunya Nabi pergi menziarahinya. Falamma intahaina ilaiha bakat, bila kami bertemu dengan dia, ya, kami dapati dia tengah menangis. Faqala laha ma yubkiki, maka kami tanya dengan dia, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Ummu Aiman, tidakkah engkau tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya kan Rasulullah sudah wafat, ya. Apa yang ada pada Allah tu jauh lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka berkata lagi Ummu Aiman, ya. Maaf. Faqala laha ma yubkiki, maka mereka berkata kepada Ummu Aiman, kamu nangis kenapa? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata lagi kepada Ummu Aiman, bukankah kamu pun tahu bahawa Rasulullah dah kembali kepada Allah tu, Rasulullah kembali ke tempat yang lebih baik. Ni nak bujuk hati lah ni, kan? Padahal Sayyidina Umar pun mula-mula wafat Nabi, Sayyidina Umar pun tak boleh terima, ya. Sayyidina Abu Bakar yang meredakan, sehingga kata-kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu menyembah Muhammad sudah meninggal. Kalau kamu menyembah Allah itu hidup, maha hidup dan terus kekal hidup, ya. Qalat, maka berkata Ummu Aiman, inni la abki anni la a'lam anna ma 'indallahi khairul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan sebab aku tak tahu yang tadi tu. Aku menangis bukan aku tak tahu Nabi kembali ke tempat yang lebih baik. Walakinni abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Aku menangis sebab, kata Ummu Aiman, wahyu dah tak turun dah, ya. Bila Rasulullah dah wafat, wahyu dah tak turun dah, ya. Fahayyajatuhuma alal buka.
Ya. Maka jawapan itu telah menyebabkan mereka rasa tersentuh. Faja'ala yabkiyani ma'aha, dema pun nangis sama-sama. Kan? Kedua-duanya pun menangis sama-sama. Sebab apa? Sebab sedihlah selama hari ini Rasulullah tu sebagai yang memandu mereka, kan? Apa-apa hal je jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ma ra'yuka an haza, ya Rasulullah, tiba-tiba bila hari-hari lain, kan, Rasulullah datang jumpa, kan, Rasulullah hajar itu, Rasulullah hajar ini, bagi tahu itu, bagi tahu ini. Sekarang dah tak ada, ya. Ibarat kesunyian lah, sunyi daripada apa? Daripada wahyu daripada Allah SWT, ya. Ini ada dua pengajaran. Satu pengajaran bahawa orang baik-baik ni Rasulullah ajar apa? Pergi ziarah, ya. Pergi ziarah. Ziarah orang soleh. Itu dia punya sunnahnya. Pergi ziarah orang soleh. Kalau ikutkan Rasulullah ni manusia paling agung, patutnya orang lah ziarah Rasulullah, tak? Tapi hadis ini menunjukkan Rasulullah juga menziarahi para sahabat. Rasulullah pergi. Apatah lagi ketika Rasulullah ada hajat, Rasulullah yang akan pergi. Cerita ma'al hijrah, ya, cerita hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Rasulullah berhajat kepada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kan? Kalau kita macam mana? Kita hantar wakil, kamu telefon ni, kamu panggil, suruh dia datang jumpa aku jap. Kan? Nak lebih up sikit, suruh dia datang menghadap aku jap. Itu lagi hebat, ya. Suruh menghadap. Suruh datang jumpa, suruh apa. Tapi Rasulullah ni tak begitu, ya. Hatta para sahabat ikut apa yang Rasulullah buat, pergi ziarah juga. Ini akhlak ataupun contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Yang keduanya, pengajaran di situ daripada apa yang mereka bincang hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang mengingatkan mereka kepada Allah, ya. Baik, seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang lelaki pergi menziarahi kawannya di kampung yang lain. Fa arsadallahu taala ala madrajatihi malaka, maka Allah mengutuskan malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Ya. Falamma ata alaihi, bila dia sampai ke tempat kawannya tadi, qala aina turidu, maka malaikat itu bertanya kepada dia, ya, ke mana kamu nak pergi ni? Aina turidu. Ini kalau malaikat datang berjumpa dengan kita, biasanya dengan kalau bertemu ni biasanya dalam keadaan malaikat itu menjumpai sebagai manusia lah, ya. Sebagaimana malaikat Jibril menjumpai seorang manusia, datang berjumpa dengan Nabi, tanya beberapa persoalan Nabi. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, kan. Qala aina turidu, kamu nak pergi ke mana ni? Qala uridu akhalli fi hazihil qaryah, aku nak menziarahi saudaraku di kampung ni. Dia daripada kampung lain datang, bersusah-susah nak pergi ziarah kawan, ya. Sebab musafir ni memang susah. Tak kira lah musafir dengan kenderaan ke dengan apa, kalau zaman dulu lagi susah, ya. Sebab itu kalau kita tengok fatwa-fatwa ulama dulu tentang umrah dan haji, tentang ini kami baca pasal bab tawaf wada' ni, kan. Mengapa jumhur ataupun majoriti para ulama kata kalau kita musafir lebih 2 marhalah, kan, nak musafir lebih 2 marhalah daripada Mekah tu, kena tawaf wada'.
Maka ada sebahagian pendapat bahawa kerana pada zaman itu siapa yang musafir dua marhalah ni memang tak ada can nak balik lah. Zaman itu maksudnya dua marhalah ni memang ghalibnya, urufnya, kebiasaannya, adatnya memang tak dan pun nak balik, kan? Tak dan nak balik itu kira, ataupun lebih dua marhalah ni menunjukkan memang dia tak balik. Maka ada sedikit perbezaan pada zaman ini. Dua marhalah tu pergi balik sehari je, ya. Tapi muzakarah haji kita masih lagi mengekalkan berpegang dengan pendapat wajib tawaf wada' yang orang yang nak keluar lebih dua marhalah. Jadi kita peganglah yang tu. Ini perbahasan yang saya sebut tadi. Bezanya keadaan, hukum boleh berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Kadang-kadang berubah masa, berubah tempat, berubah hukum. Ya. Macam hukum orang perempuan musafir sendirian, kan? Hadis Nabi SAW jelas, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'azi mahramin. Tidak sah atau tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir, dengan makna kata para ulama antusafira dengan makna lebih dua marhalah. Kalau setakat pergi ke apa Merkit, pergi ke Ipoh tu dia tak kira musafir lagi, ya. Illa ma'azi mahramin, kecuali bersamanya apa mahram. Kalau dia musafir lebih dua marhalah sendirian, hukumnya haram, berdosa. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Maka para ulama kaji, Syekh Qardawi dalam fatwanya mengatakan bahawa illah kepada sebab kepada larangan itu kerana keselamatan dan maruah. Ya. Oleh kerana pada zaman ini ada perubahan dari sudut terjaminnya keselamatan, terjaminnya maruah wanita walaupun bersendirian, dengan syarat terjamin tadilah. Dengan syarat terjamin, contohnya dengan kereta dia, dalam kereta ke, dia menggunakan kenderaan awam yang selamat ke, tak kisahlah, sama ada kereta api ke apa sebagainya, walaupun dia musafir lebih dua marhalah, kata Syekh Qardawi, hukum zaman ini harus. Bahkan beliau memfatwakan menunaikan haji tanpa mahram juga adalah harus. Ini fatwa Syekh Qardawi kerana keadaan semasa. Tapi setakat ni Saudi masih lagi kekalkan bawah 45 tahun kena ada mahram. Tak apalah, ada kebaikan juga, ya. Cuma orang perempuan yang bujang dia merongok lah, susahlah kami ustaz, kami nak pergi tak boleh. Nak pergi dengan ayah dah tak ada. Nak pergi dengan abang pun tak ada. Nak pergi dengan cik abang pun tak ada, kan? Ustaz pun nunggu je kot dia offer, kan? Kan? Offer dia tak offer, diam je lah, ya. Baik. Jadi ini hukum-hukum yang berubah, ya. Hukum-hukum yang berubah, keadaan kadang-kadang ini. Baik. Maka malaikat tanya maka dia berkata qala uridu akhalli fi hazihil qaryah. Aku nak jumpa kawan aku di sini, kampung ni. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Maka tanya malaikat, kamu jumpa dia ni pasal ada nak dapat projek ke apa ke? Macam itulah lebih kurang. Kamu jumpa dia ni pasal ada pasal ke? Ada dapat duit ke apa ke? Kan? Kamu jumpa dia pasal yalah, ataupun yalah apa-apalah. Ibaratnya gitulah, ada. Ada pasal ke apa ke nak jumpa? Qala la, dia kata tak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, melainkan aku jumpa dia ni, aku pergi cari dia ni sebab aku sayang dia kerana Allah. Tak ada pasal projek, tak ada pasal ni, tak ada ya. Kan? Aku ikut dia ni bukan pasal itu, tak ada. Sebab manusia ni memang, iyalah, hadis sebut itu, sebab manusia memang ghalibnya begitu. Dia kawan ni ada sebab, ya. Tengok Tuan D.O. ahli masjid,
Maka ramailah kontraktor jadi ahli masjid. Kan? Pasal apa? Pasal nak nunjuk muka pasal kat masjid. Tapi kalau tuan DO kaki karaoke, demo pun karaoke samalah. Kan tak? Kalau tengoklah orang yang dia nak tuju tu apa kehendaknya, maka demo pun ke situ. Itu semua dengan niat-niat yang lain. Tapi laki ni kata la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku tak ada sebab lain aku jumpa dia ni, aku pergi musafir dengan dia ni, pergi cari dia ni sebab aku sayang dia kerana Allah. Nak jumpa, lama tak jumpa ke, lama tak sembang ke, semata-mata kerana tu je. Qala, maka berkata lagi pada malaikat berkata pada dia, baik, fa inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Perkataan Rasul ni Allah selalu gunakan dan Nabi juga selalu gunakan untuk Nabi dan malaikat. Maknanya Rasul ni maksud utusan, utusan Allah. Bukan yang kita faham hanya satu makna, tak. Rasul ni kadang-kadang digunakan pada malaikat juga, kadang-kadang digunakan pada Nabi. Sebab itu sebenarnya para ulama pun berbeza pendapat, tuan-tuan, sebenarnya tentang beza Nabi dengan Rasul. Apa makna Nabi, apa makna Rasul. Yang saya belajar mula-mula dulu, belajar di sekolah, disebut bahawa makna Nabi itu adalah rajulun yuha ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Ini dalam kitab-kitab kami belajar dulu. Nabi itu seorang lelaki yang diwahyukan kepadanya, yang diturunkan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan dia menyampaikan. Tapi Rasul dia lain dekat situ je, kan? Rajulun yuha ilaihi wa yu'mar bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kemudiannya adalah kita tengok pendapat-pendapat yang banyak. Rupanya itu bukanlah satu-satunya pendapat. Yang keduanya itu juga bukanlah pendapat yang terkuat. Baru ni mufti wilayah ada keluarkan pendapat ataupun irsyad ataupun bayan itu bukan irsyad, bayan linnas tentang persoalan itu, apa beza Nabi dan Rasul. Beliau mengambil pendapat yang kedua, iaitu Nabi ini orang yang seorang lelaki yang menyampaikan dakwah berdasarkan syariat Rasul. Maknanya yang ada syariat ni Rasul. Nabi tak ada syariat. Tapi Nabi ni adalah orang yang mendakwah, yang menyampaikan juga. Maka Nabi ni dia menyampaikan dakwah dia, tapi syariat Rasul. Ada kaul lain yang mengatakan bahawa Nabi ni adalah seorang lelaki yang menyampaikan dakwah kepada orang yang sudah beriman, Nabi. Manakala Rasul menyampaikan dakwah kepada golongan yang belum beriman, golongan kafir. Maka sebab itu Nabi ada nas menunjukkan, ini pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Nabi Adam, Idris, dua ni Nabi, bukan Rasul. Kerana mereka ketika zaman mereka semua manusia masih beriman. Adam, Idris. Start Nabi Nuh dah mula ada orang kafir yang engkar, kan? Yang Allah Taala hapuskan mereka dengan apa? Banjir, ya.
dengan banjir besar. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Maknanya di situ menunjukkan memang adanya perbezaan-perbezaan. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Rasul ni adalah istilah yang Allah guna menggambarkan kepada mereka ni adalah utusan Allah. Mereka ni adalah utusan Allah. Allah yang hantar. Kan? Allah yang hantar. Manakala Nabi ni khusus kepada manusia-manusia yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan dakwah tadi dengan mereka menerima wahyu. Maksudnya semua Nabi mendapat wahyu. Ya. Tapi wahyu mereka berbeza-beza lah. Macam contoh surah Al-Kahfi baca tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ya. Sebab itu Nabi Khidir last pertemuan dengan Nabi Musa tu dia kata apa? Apa ayat Quran ni saya tak dapat ingat. Tapi maknanya kata Nabi Khidir, tidaklah aku buat benda ni dengan kehendak aku, melainkan dengan perintah Allah. Ya. Jadi Nabi Khidir buat dengan perintah Allah tu menunjukkan Nabi Khidir ni menerima wahyu. Nabi Khidir tahu budak ni esok besar dia jahat. Ya. Bunuh budak tu. Sampan ni nanti kalau dibiar elok kena rampas. Benda ke depan kita tak boleh tahu melainkan Allah lah yang mengkhabarkan kepada kita. Samalah kepada Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Benda-benda yang akan datang ni yang Nabi khabarkan kepada kita semuanya dalam bentuk perkhabaran wahyu. Kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala beritahu dalam surah An-Najm.